Hello, good afternoon. Hello, good Hi, afternoon, Mrs. hi, Mrs. Sarvana. Hi, Mrs. Sarvana. Hello, Hi, Mrs. good Arvana. afternoon. Hello, nice to How are meet you you. today? Are you doing okay today? I'm ready. I want to introduce some of my colleagues. Okay, sure. Farah, is Farah there? Farah Shuhada. Ask Farah and Al can join, but Farah is. Hello. Farah, are you dialing in? Yes, shortly. Okay. My face. Okay, I've already dialed in. Thanks. Okay. Bye. How's the weather in Terengganu? Has it started raining? Not yet. It's pretty good today. Because I was told not to make a visit. I wanted to go and pay a visit to Tanjung Jara. Oh, I see. Then You I should was definitely told come that it is, visit. going to rain. There is one committee member of yours in a car seat, is it? She seems to be Risha. There's a car seat. Oh, there's a gambar dia. Oh, tu gambar. Sorry. Ingatkan kesian you. So, our semester is going to start soon, so everybody is coming back to Terengganu. So where are you all now? At home now? Some of us are here in Terengganu, some of us are at home. I see. Mhm. And how many students in this all one batch, or you all are from different classes or intake? Different year. Just anybody interested in this, we're gonna have this here currently, and also the participants of the internal mood competition that we're having. I see. So today, who are our attendees today? There are a mix of first year, second year, as well as third year. I'm not sure fourth years are here, but yeah, it's mostly them who are participating in the mood competition. Right. And my brief today is to discuss about how to speak how to submit in court in Bahasa. Is that Yes, that what is I'm true. supposed to do? It is pengenalan kepada pengajian Mahkamah Bahasa Melayu, correct? Okay. Yes. Saya akan berusaha saya untuk berucap dalam bahasa Inggeris. Saya pada masa saya bersekolah, saya dulu pembahas untuk peringkat negeri dalam bahasa kebangsaan. Tapi masa itu 30 tahun lebih lah. Tapi sekarang penggunaan saya kebanyakannya bahasa Inggeris. Bukannya apa, sebab Akta Cukai Pendapatan. Saya seorang program cukai. Akta Cukai Pendapatan dari segi authoritative version adalah bahasa Inggeris. Kita tiada versi bahasa Malaysia. So oleh itu semua pengujahan di court secara amnya adalah dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya ada juga menggunakan bahasa Melayu apabila saya menjalankan cross examination terhadap pegawai LHDN yang lebih gemar ataupun yang lebih suka nak menggunakan bahasa Melayu lah. Tapi ada juga saksi-saksi saya yang ada saksi saya khususnya yang menjadi peladang kelapa sawit dan sebagainya yang lebih gemar menggunakan bahasa Melayu juga kerana bahasa ibundanya bahasa Cina dan beliau tidak belajar bahasa Inggeris. So lebih gemar memberikan kenyataan dalam bahasa Melayu. So dari segi di bahasa tu saya memang fasih lah. Tapi day to day language untuk saya adalah bahasa Inggeris. So when Saudara Zarif asked me to speak in Malay, I said saya akan cuba. Yeah. Hanya satu kes saya pernah berhujah sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Kes reported case Berjaya Times Square lawan kerajaan Malaysia. Kes cukai di hadapan Justice Norbi di Mahkamah Tinggi. It's a reported case. Ni kawan saya dah login ke? Okay. So I think we can start dah masuk tempat. Farah is already joining. We can start. Okay, all right. So I prepared a script. Ironically, it's English, but I just wanted to introduce you to everybody in this webinar today. Okay. So good morning, everyone. Welcome to our workshop on pengenalan kepada pengujian Mahkamah Bahasa Melayu, conducted by Mr. S. Sarvana Kumar. My name is Umasri Ravandran, and I will be your MC for today's event. In the legal landscape of Malaysia, where the Malay language is the official language, effective courtroom advocacy in Bahasa Melayu is incredibly crucial.
Whether you are a student aspiring to join the legal field or simply curious about the nuances of legal discourse in Malay language, this webinar is designed to provide you with valuable insights and knowledge. We have invited Mr. S. Sarvanakumar, who will share his expertise and experiences, making this webinar a valuable resource for anyone interested in the legal profession or seeking a deeper understanding of the Malay language's role in the courtroom. At the end, we will have a Q&A session where you can ask any questions you have to Mrs. Sarvana. You can either type your questions in the chat box or turn on your cameras and microphones to ask questions directly to Mrs. Sarvana. We will do our best to address them. Before we proceed, I would like to introduce our speaker for today, Mrs. Sarvana. Mrs. Sarvana is a partner at Rosely Dahlan Sarvana Partnership and currently heads the firm's tax, SST, and customs division. He has appeared in benchmark litigations with a significant number of wins in tax disputes. Mr. Sarvana has been recognized as one of the leading lawyers by Asia Law Profiles and was named as one of the 40 leading lawyers under 40 in Asia by Asian Legal Business in 2018. He was also recognized as one of the 100 leading lawyers in Malaysia by Asia Business Law Journal. With his experience and insights gained from years of practice, Mr. Sarvana brings a wealth of knowledge to our webinar today. So without further ado, let's give him a warm welcome and get ready to enhance your understanding of courtroom advocacy in Bahasa Melayu. Okay, Sarvana, you can proceed. Thank you very much, Umar. Thank you. Memandangkan session kita dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, dan tujuannya dan hasratnya adalah untuk memperkasakan penggunaan dan penguasaan bahasa kebangsaan. Saya akan cuba memulakan sesi ini dalam bahasa kebangsaan. Dan rakan saya gelak-gelak melihat saya kerana she thinks it's a bit funny to see me speaking in Malay. Izinkan saya memperkenalkan Puan Farah Syuhada, iaitu partner saya daripada bahagian dispute resolution, dan beliau adalah graduan UiTM, bukan Uniza lah. Masa beliau belajar, walaupun dia nampak muda, masa beliau Uniza, I think belum ada fakulti undang-undang, so beliau pergi ke UiTM. Tapi saya juga ada meminta beliau join kita hari ini, menyertai kita. Nanti pada masa soal jawab, beliau boleh jawablah beberapa soalan. So, saya tidak ada menyediakan apa-apa slide kerana saya hendak menjadikannya satu sesi yang interaktif. Jadi saya harap kita boleh tanya soalan. Jangan segan, jangan malu. Kalau kita malu tanya ni tak nak belajar kan? Kalau what do you call, kalau tidak malu, I remember learning in school, kalau sesat tidak malu nak tanya, tak tahu jalan kan? So sama lah. How do you say that, Farah? Malu bertanya sesat jalan. Some ada setengah-setengah jadi konsep dari segi court. Apabila kita memulakan satu perbicaraan, dia dua jenis perbicaraan. Satu, perbicaraan di hadapan tribunal ataupun mahkamah tinggi, di mana kita mengendalikannya dengan mengambil saksi, di mana saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan. So itu salah satu jenis perbicaraan. Satu lagi jenis perbicaraan adalah apabila kita membuat judicial review ataupun hanya di mahkamah appellate court, di mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan. Di mana dalam keadaan sebegitu, perbicaraan sebegitu tidak memerlukan saksi dipanggil. Ya, kalau saksi tidak dipanggil, berartinya tiada sesi soal jawab, cross examination and re-examination lah ya. Keterangan akan diberikan melalui affidavit, dan affidavit sokongan dan affidavit balasan. So ada dua jenis ya, dua jenis perbicaraan yang ingin saya menyentuh pada petang ini. So untuk perbincangan di mana kita memerlukan di mana saksi dipanggil, sebelum seorang saksi itu dipanggil untuk satu perbicaraan, cara saya adalah untuk membuat opening speech ataupun ucapan pembukaan. Kerana hakim juga macam kita kan, macam manusia. So bila kita hendak memberitahu ataupun menjelaskan mengenai kes kita, saya rasa ianya membantu hakim untuk menghayati kes kita apabila beliau mendapat satu sinopsis. Hari ini kes saya melibatkan satu isu, iaitu isu penolakan belanja di bawah Seksyen 33.1 Akta Cukai Pendapatan. Yang Arif, dari segi belanja,
belanja yang jumlah amountnya adalah 30 juta ringgit, tetapi amount tidak dipertikaikan. Kedua-dua pihak tidak mempertikaikan amount. Isu yang menjadi pertikaian adalah sama ada belanja ini boleh ditolak. Pihak perayu, iaitu pihak membayar cukai, ingin mengatakan bahawa belanja ini adalah satu belanja yang boleh ditolak. Kerana ini adalah satu belanja yang kita lakukan sepenuh-penuh dan semata-matanya untuk mendapatkan pendapatan kita. Pihak lawan, iaitu pihak LHDN, tidak bersetuju dengan pendirian kita. Mereka berpendirian bahawa perbelanjaan ini tidak dibenarkan kerana ianya mengikut mereka tertakluk di bawah Seksyen 39. Yang Arif, then masa itu kita kena tanya ya, sama ada hakim di hadapan kita, sama ada beliau pernah mendengar kes sebegini. Kerana isu saya Seksyen 33, isu pihak lawan Seksyen 39. Saya bagi satu contoh real life example ya. Dan hubung kait di antara kedua-dua seksyen ini, iaitu Seksyen 33 dan 39, telah dihuraikan oleh Mahkamah Rayuan dalam satu kes bernama Margaret Luping. Kalau hakim tu baru pertama kali mendengar kes cukai, so kita kena buat background research lah ya. Hakim pernah dengar tak kes sebegini, pernahkah beliau memberi keputusan sebegini dan sebagainya. So apabila kita mendapat tahu hakim pernah membuat keputusan sebegini, janganlah kita pergi nak bagi di EBC pula kan, nak menjelaskan perhubung kait di antara Seksyen 33 dengan 39. Hakim akan jadi, apa kata orang, anxious, mungkin rasa buang masa dia. Ya. So, tapi on the other hand, kalau hakim tidak pernah mendengar kes sebegini, ini kali pertama, then kita boleh memberikan huraian kepada hakim, hubung kait di antara Seksyen 33 dan 39. Kita menunjukkan keputusan Mahkamah Rayuan untuk memberikan penjelasan kita. Mengapa lebih elok memberikan satu case law? Kerana hakim akan lebih yakin apa kita nak jelaskan. Ya. So, lepas tu, kita kata, saya akan beritahu kepada court, saya tidak bersetuju dengan hujaan IRB, Seksyen 39 tidak terguna pakai dalam kes kita pada hari ini, dan saksi-saksi saya akan menghuraikan dan memberikan keterangan mengapa ianya tidak terlibat. So at least dengan membuat pembukaan sebegini, hakim mendapat satu idea kes kita adalah mengenai Seksyen 33 dan 39. Ya. Kalau tidak, kita terus panggil saksi, suruh saksi bagi keterangan, hakim tak tahu jalan cerita dulu. So opening speech ni macam trailer gambar, you know when you go watch a movie kan, ada trailer gambar kan. Orang nak keluarkan gambar wayang kat sinema dengan bagi trailer dulu. Kita duduk tengok trailer seminit, dah tahu lah jalan cerita dia macam mana cerita dia dulu. Similarly for court, mustahak saya rasa adalah elok kalau kita memberikan opening speech untuk memberikan sedikit penjelasan kepada hakim apakah kes kita ada hari ini dan apa yang kita akan hujahkan kepada court. Okey? Selepas kita membuat hujah tersebut, dan kita akan memanggil saksi. Adalah amat elok kalau kita memanggil saksi ini dan kita menyediakan pernyataan saksi. Ya, pernyataan saksi adalah essentially keterangan yang akan diberikan oleh saksi ataupun anak guam kita, tetapi kita menaikkan segala soal jawab tersebut. Ya. Bila kita type tu, misalnya formatting dia cantik, elok, ya, spacing dia elok, font dia elok, rujukan muka surat kepada bukti dinyatakan. So, ianya memudahkan persidangan, kelancaran persidangan di mahkamah perbicaraan. So, hakim pun boleh mendengar, boleh fokus terhadap saksi kita. Dan kita juga harus berikan nasihat kepada saksi bila membaca keterangan tersebut, pastikan melihat kepada hakim, maintain eye contact, dan keterangan ini adalah keterangan saksi, bukan keterangan peguam ya. So kita jangan main-main suka-suka tulis. Kita dengar interview kita menjalankan interview dengan saksi, kita tanya soalan, mereka jawab dan kita membuat keterangan saksi kita. So saya nak tanya soalan, I think you all boleh type jawapan tersebut kepada pelajar yang memberikan jawapan yang elok, yang hampir betul, hampir betul, ya, tak semestinya betul, kita akan bagi dia hadiah. Ya,
Saya akan bagi dia hadiah buku Datuk Seri Syamsuddin Yunus kepada pelajar yang mengambil bahagian untuk soal jawab kita, ya. Dan saya akan tunjukkan bukunya. So this is the book. Saya ada bukti dia. Okay. So but you must participate. I can see. Okay. Tak participate tak dapat dia. So soalannya sekarang, apabila kita hendak membuat kenyataan saksi, klien akan memberitahu kita isu mereka, apakah masalah yang mereka hadapi. So kita akan tulis secara fakta. Tapi sebagai seorang peguam, bagaimana kita nak merancang apa hendak ditanya? Apakah soalan-soalan yang perlu diajukan kepada saksi? Bagaimana kita hendak membuat pemikiran tersebut? Perancangan dengan planning, kan? Ya, semacam kita nak melakar kes kita ni. Melakar, untuk kita melakarkan kita punya witness statement, dari mana kita mendapat idea? The basic. Di mana kita boleh dapatkan tu? Dari mana? Anybody want to explain? Nak cuba. Jangan malu. Siapa-siapa nak cuba? Ada orang nak cuba? Saya akan cuba. Encik Amin Firdaus, ya. Walaupun saya sendiri tak seberapa yakin dengan jawapan ni, tapi Tidak apa, cuba. saya cuba jawapan ni. Jawapan saya adalah untuk nak create the witness statement. Ya. Saya rasa di antara reference yang bagus untuk di refer adalah saya rasa adalah exhibit. So because kita kumpul exhibit daripada witness tu, jadi because exhibit juga benda yang court nanti akan tengok, jadi saya rasa daripada exhibit juga kita boleh dapatkan fakta case. And tapi depends juga sama ada exhibit tu exhibit yang credible ataupun tak. Jadi, Menguatkan kes kita. yang menguatkan. Jadi saya rasa salah satu benda yang saya rasa boleh membantu dalam membuat witness statement tu adalah fakta daripada exhibit. Baik, bagus. Cubaan yang bagus ni, Amin. Dan satu lagi, dan Amin, saya nak menambah daripada sana, ya. So, bagaimana daripada exhibit itu kita boleh memperkembangkan kes kita? Kita kena membaca case law. So, apabila sebelum kita mula menulis witness statement kita, macam kita buat painting, kan, kita ada lakaran, sketch, ya, membuat lakaran. So, lakaran pertama untuk saya adalah membaca section yang berkenaan untuk kes kita. So, dalam example yang saya telah berikan tadi, contoh saya itu adalah section 33 dan 39. So, pertama kita kena baca section 33 dan 39. Lepas tu kita kena memecahkan section tersebut. Dia ada banyak bahagian, kan? Kita cari apakah keywords, key requirements, apakah elements section ini. Itu yang pertama kita kena buat. Lepas kita dah buat tu, kita akan tahu soalan yang kita kena tanya mestilah memenuhi elemen-elemen section tersebut. Selepas saya membaca section tersebut, saya akan membaca case law yang berkaitan dengan kes saya. So case law ni termasuk case law yang memihak kepada saya dan tidak memihak kepada saya. Kerana case yang memihak kepada saya akan membaca, menghayati dan mengambil fakta-fakta ataupun points yang menyokong kes saya. So jangan kita nak baca case yang memihak kepada kita saja. Case yang tidak memihak pun kita kena baca juga. Sebab kita kena tahu mengapa kes itu tidak memihak kepada kita. Apakah sebab hakim membuat keputusan sebegitu dalam kes tersebut, ya. Dan kita kena pastikan bahawa kalau katakan hakim dalam kes yang tidak memihak pada kita mengatakan bukti sebegini tidak diberikan, so kita kena pastikan kita memberikan bukti yang bukti yang berkaitan. Saksi yang berkaitan tidak dipanggil, so kita kena pastikan saksi yang berkenaan dipanggil. So alamat mustahak untuk kita membaca case law, membaca section, kerana ianya akan membantu kita untuk memahami
exhibit yang kita ada seperti saudara Amin Firdaus telah nyatakan tadi. So kita boleh menggunakan exhibit itu dengan sepenuhnya untuk kelebihan kes kita. Follow me or not? Exhibit is a tool, satu alat untuk membantu dalam kes kita. So bagaimana nak menggunakan alat tersebut? Kita membaca case law dengan section untuk memberikan kita panduan bagaimana kita boleh eksploitasikan exhibit tersebut untuk mendapatkan kelebihan untuk kes kita. Ya, so itu yang pertama ya, mesti ingat. So lepas tu witness statement itu dibuat, ditaipkan dengan elok, lepas tu saksi membacanya di court, kemudiannya mereka akan disoal balas oleh peguam pihak lawan. So satu perkara yang sangat mustahak adalah kita tidak boleh coach. Ya, kita tidak boleh coach saksi ya. Kita kepada saksi, peguam lawan akan tanya soalan A, B, C, D, E, kamu jawab sebegini. Tidak boleh. Kamu boleh mengadakan perbincangan, tapi kamu tidak boleh coach witness. I think it's unethical to do so. Dan ini adalah amat bahaya ya. So, bila peguam dia tanya soalan, nanti saksi akan kata, oh lawyer saya tak ajarlah ni, macam mana nak jawab? Nanti saya tanya lawyer saya. Malu nanti kat court ya. Nanti kadang saksi akan tengok kepada you peguam, sir, how to answer this? So tak manis ya. So satu agenda pertama kita kena belajar, saksi tidak boleh di coach, tidak boleh kita guide dia bagaimana nak jawab. Kita boleh adakan perbincangan dengan dia. Katakan kalau dikata kalau soalan seperti ini ditanya macam mana, kamu boleh tanya. Kalau bagaimana kamu ingin menjawabnya. So klien kata ada dua jawapan, satu macam ni, satu macam ni. So bagaimana nak pilih? So dia akan tanya you, peguam nak pilih mana? Ada dua jawapan, yang mana you suka? Dia akan tanya you. So dia kata bukan apa yang saya suka, you jawab apa yang benar. Ya, kerana saksi telah dan akan mengambil sumpah untuk mengatakan apa yang benar dan benar-benar belaka sahaja. So bila mereka mengambil sumpah, kita sebagai peguam mestilah akur kepada sumpah tersebut dan jangan kita memberitahu di court satu perkara yang tidak benar. Kalau hakim tahu kita menipu, saksi kita menipu, kita akan hilang credibility di court. Ya, samalah dengan you pergi sekolah, pergi universiti kan, dengan sekolah pula universiti. Kalau you perlukan tambahan masa untuk assignment, baik you bagi tahu terus terang dengan profesor, Prof, minta maaf saya ada kesuntukan masa, boleh berikan saya tambahan 2 hari kan. Lebih elok daripada bagi satu cerita panjang-panjang, ini kucing saya sakit, kucing saya lari, burung ini tu, tak ada internet kat rumah, tak ada api kat rumah dan sebagainya. So baik secara terus terang beritahu, perlukan bantuan, perlukan masa. So lepas saksi disoal balas oleh peguam lawan, kita ada peluang untuk menanyakan balik. Kita boleh membuat pemeriksaan re-examination. Farah, what do you call it bahasa? Muted. Pemeriksaan balas. Pemeriksaan balas, okay. So re-examination kita tanya dia semula, ya, apakah kalau ada apa-apa clarification yang perlu dibuat ataupun saksi kita panik cakap bukan-bukan atau tersalah cakap, tersasul dan sebagainya, masa pemeriksaan balas kita pembetulkan, kita minta mereka membetulkannya, ya. So ingat, re-examination adalah confined to apa yang ditanya semasa cross-examination. Ya, ingatkan tu. So lepas dah siap tu, dan kita akan menutup kes kita. Kalau kita lepas kita panggil saksi kita, dan pihak lawan akan memanggil saksi mereka. So bila pihak lawan memanggil saksi mereka, adalah peluang turn kita, giliran kita untuk menjalankan cross-examination. So bila kita melakukan cross-examination, kita mesti faham apa yang hendak kita buat, kerana cross-examination adalah untuk kita mempertikaikan kes mereka. Dalam bahasa Inggeris, you kata you put your case to them. So kita kena nak membawa kes kita kepada mereka, mendapat concession yang perlu kita dapat, mendapatkan mereka untuk memberikan konsesi-konsesi yang boleh membantu kes kita kelak semasa hujahan. So selepas kita telah habis proses ini dan selepas pihak lawan menutup kes mereka, hakim akan memberikan kita masa untuk membuat hujahan bertulis. Hujahan bertulis adalah satu bentuk advokasi, ya.
ianya adalah advokasi bertulis. So advokasi hanya bukan berhujah secara lisan sahaja. Kerana hujahan lisan itu later kemudiannya haruslah diperkuatkan dengan hujahan bertulis. Dan advokasi bertulis adalah amat mustahak kerana sekarang semua mahkamah, semua peringkat mahkamah memerlukan hujahan bertulis. Dan hujahan bertulis mestilah secara strukturnya mestilah clear, di mana ianya bukan sekejap pergi Penang, sekejap pergi Johor, sekejap pergi Terengganu, ya. Ianya mestilah satu structure, satu jalan cerita, di mana ianya apabila hakim membaca, seolah-olah kita membaca kepada hakim. Faham tak? Dan memberikan penjelasan pada pengenalan kepada kes kita, apa yang telah kita buktikan, dan bagaimana bukti kita adalah berkait langsung dengan case law dan section-section yang berkenaan. Dan apabila kita telah menjalankan cross dengan bagus, dan apabila pihak lawan telah memberikan konsesi, itu dinyatakan konsesi yang telah diberikan oleh pihak lawan adalah sebegini. Dan dengan habisnya written advocacy, usually hakim akan memberikan keputusan, tetapi ada kalanya hakim akan memanggil kita untuk memberikan clarification. Kalau hakim nak menanyakan soalan tambahan selepas membaca hujahan bertulis kita. So inilah secara umumnya bagaimana dari segi perbicaraan untuk trial dijalankan, ya, apabila saksi dipanggil. Berbalik kepada satu lagi jenis perbicaraan di mana ianya tidak melibatkan saksi, ianya hanya melibatkan affidavit. Ianya adalah di mana kita ke court terus, hujahan difailkan dahulu, ya, hujahan difailkan dahulu, buktinya melalui affidavit, lepas itu dikaitkan dengan case law dan dengan akta-akta yang berkaitan, dan pada hari pendengaran kita berhujah di hadapan hakim. Ya, untuk berusaha untuk persuade, ya. Saya nak kata memujuk. Memujuk may not be the best word, I think. Untuk membawa hakim untuk mendengar hujahan kita dan seterusnya bersetuju dengan hujahan kita. So bila kita membuat oral advocacy, kita ada dua challenges, ya. Satu, memastikan hakim mendengar cakap kita. Dia dengar dulu, kan. Lepas dia dengar, tujuan untuk mendengar adalah dengan hasrat agar hakim bersetuju dengan hujahan kita. So ini adalah dua prinsipal yang saya pakai. Saya menggunakan ketika saya membuat hujahan secara lisan di hadapan hakim. Dan seterusnya keputusan akan diberikan. Dan dari situ kes boleh pergi ke appeal dan sebagainya. So inilah dari segi ingin saya memberikan, ya, pengenalan kepada pengujahan di court. Saya rasa tidak kira bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Konsepnya sama, prosedurnya sama, apa yang kita hendak capai pun sama, ya. So dari segi penggunaan bahasa, saya rasa tiada ada masalah. Dari segi court, masalah saya dengan bahasa Melayu adalah pemikiran saya dalam bahasa Inggeris. So saya kena translate di dalam pemikiran saya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. So ianya boleh menyebabkan saya perlahan sedikit. You know, I become slow. Kelancaran akan mungkin disturb a bit, ya, terganggu. So saya kena guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu terganggu, you see. Kerana pemikiran dalam bahasa Inggeris, ya. So untuk bila saya menyediakan soalan saya untuk saksi, saya akan menulisnya dalam bahasa Inggeris dahulu, dan kemudiannya saya akan translate kepada bahasa Melayu, dan saya akan membuat penyediaan saya sekurang-kurangnya 3 bulan lebih awal, agar kelancaran saya dalam court adalah lebih teratur dan saya tidak terpingga-pingga lah, kata orang terpingga-pingga, ni hakim dah suka, ya. So kita tidak bolehlah kelang kabut dan tidak boleh terpingga-pingga, dan kita hendaklah menggunakan bahasa yang elok, bahasa yang halus, kata orang, ya, jangan guna bahasa yang kasar. Dan kalau pegawai, saya akan biasanya panggil mereka sebagai encik ataupun puan. Saya jarang menggunakan perkataan tuan, kerana tuan untuk saya bersifat lebih kolonial. So saya rasa saya tidak suka menggunakan perkataan tuan, saya menggunakan encik ataupun puan kepada saksi. Kepada saksi kita haruslah sentiasanya berbudi bahasa. Apabila saksi menipu, saksi cuba
tidak hendak memberitahu perkara yang sebenarnya, kita kenalah trap saksi. Setelah kita trap saksi, kita attack dia terus, ya. Kita menyerang dia lah. Menyerang secara lisan, ya, bukan secara fizikal, ya. Jangan pergi menyerang saksi dengan fizikal, ingat, ya. So menyerangnya dari segi lisan, kita kena corner mereka dahulu dan kita attack mereka dari segi advokasi sana. So dari segi itulah kes kita menjalankan perbicaraan kita. So inilah yang ingin saya jelaskan dan pada para pelajar. Saya rasa cukuplah saya berujar kat court pun. Kat court kita hanya dapat berujar 20 minit saja, bukan selama-lamanya, dan ini bukan pidato politik ataupun ceramah politik. Masa tidak ada had di court, hakim hanya akan memberikan kita 20 minit. Kadang-kadang tak sampai 20 minit pun, ya. Hakim kata cut the chase, go to the point. What is that you want to say? So kadang-kadang 10 minit saja. So kita kena pandailah, ya, memikat hati hakim dengan mengetahui apa hakim hendak daripada kita. So oleh kerana saya telah pun berhujah hampir 20 minit lebih, saya rasa saya harus berhenti sekarang dan membuka forum kita untuk soalan. So janganlah malu, janganlah rasa gentar, tolonglah tanya soalan-soalan anda. Tanya Cik Farah dulu, bukan dia kena pergi satu lagi briefing. So mungkin Cik Farah boleh jawab soalan dahulu. Mungkin saya nak tanya soalan pertama kepada Puan Farah. Dari segi gender, adakah ada dapat apa-apa perbezaan sama ada kaunsil ada lelaki ataupun perempuan? Kerana ada mungkin berpendapat kalau kaunsil perempuan lemah lembut, marah-marah, boleh kita ambil kesempatan, boleh kita lain lari, pusing-pusing, tak bagi jawapan. Tapi mungkinlah ada yang berfikiran sebegitu. So mungkin Puan Farah boleh memberikan sedikit clarification ataupun berkongsi pengalaman beliau. Okay, thank you, Mr. Cik Sarah. Bila I cakap dia akan keluar nama Nadia Afika, so can you hear me? Boleh. Okay, sebab ada some technical problem, so video pakai I punya laptop, tapi sound I pakai my associate punya laptop. Okay, dari segi perbezaan, kalau kaunsil lelaki dengan perempuan, I rasa sebenarnya in my experience lah, daripada pengalaman saya tak ada beza. Perempuan pun ada je yang garang, dan ada juga yang boleh jadi very difficult and very very strong and firm in dia punya cross examination juga. Lelaki pun sama, ada, sebab setiap counsel saya rasa setiap peguam ada style masing-masing. Ada peguam yang lagi slate, dan I think style kita pun kita kena suit dengan hakim yang kita appear. Tak semua hakim suka peguam yang agresif. Ada hakim kalau kita agresif, kita tegas, kita garang sikit dengan witness, dia okey, dia suka. Tapi kita tengok juga witness kita. Kadang-kadang kalau witness kita orang VVIP, orang tua, kita janganlah guna macam Cik Sarah kata tadi lah, janganlah guna bahasa kasar, janganlah tengking-tengking, sebab nanti hakim selalunya dia tak suka. Dia lagi suka kalau kita respectful towards our witness. Kalau witness kita orang yang lebih tua, kita tanya dia secara halus, baik-baik. Jadi sebab tu kita punya preparation sebelum pendengaran ataupun cross examination especially tu, kita kena buat persediaan yang secukupnya untuk memastikan kita boleh tanya saksi-saksi kita tu soalan yang kata jitu dan tepat tanpa perlu menggunakan sebarang jenis kekerasan. Dari segi you punya intonasi, dari segi bahasa, semua boleh elok. Kalau you tak prepare, you nak buat on the spot, that's where I think sometimes you boleh lose your temper. But to come back to soalan yang Cik Sarah tanya, I rasa sebenarnya tak ada beza dari segi lelaki dengan perempuan lah. It just depends on personality, style counsel ataupun peguam tu sendiri, dan juga preference hakim yang mendengar kes tu. Terima kasih Farah. Bagaimana daripada para pelajar? Tak ada soalan ke ni? Saya ada soalan. Very good. Siapa dia tu? Nama? Risa. Hai Risha. Hai, saya Risa dari tahun pertama. Tahun kedua, tahun ini. Jadi saya akan menyoalkan soalan saya dalam bahasa Melayu. So, sesi kita dalam bahasa Melayu kan? Iya. Jadi soalan saya berbunyi macam ni.
seperti yang kita tahu, bukan semua mahkamah di Malaysia menggunakan bahasa Melayu untuk berbahas. Jadi saya ingin bertanyakan pendapat Cik ataupun Encik, adakah wajar bahasa Melayu diselaraskan di semua mahkamah dan supaya lebih senang untuk menjadi rujukan pada masa hadapan? Soalan yang bagus. Untuk saya tiada halangan, tetapi kita harus menerima hakikat bahawa bahasa antarabangsa dan bahasa perantara global adalah bahasa Inggeris, dan negara kita menggunakan sistem perundangan common law di mana ianya berasal daripada negara England, dan judgement daripada negara England semuanya dalam bahasa Inggeris. Dan juga tidak lupa kita juga kebanyakan undang-undang kita adalah daripada negara India. Penal Code, akta keterangan, perlembagaan persekutuan, semuanya telah dipetik daripada negara India. Akta stamp adalah daripada negara India. So akta kontrak juga adalah daripada negara India. So di negara India, di Supreme Court dan High Court di negara India menggunakan bahasa Inggeris. So oleh itu bahasa Inggeris satu bahasa yang lebih banyak dirujuk di golongan negara Commonwealth. So kalau kita menggunakan bahasa Melayu, saya rasa masalah yang akan kita hadapi adalah, satu, kita perlu menterjemahkan kes-kes ini kepada bahasa Inggeris, bahasa Inggeris ini kepada bahasa Melayu. Dan dari dalam perterjemahan ini mungkin kita akan dalam bahasa Inggeris dikata lost in translation. Maksud sebenar mungkin tidak dapat dibawa ke dalam translation tersebut. Itu pertama. Dan kedua, dan negara-negara Commonwealth lain tidak akan menggunakan kes-kes perundangan negara kita kalau kes-kes negara kita dalam bahasa Melayu, kerana negara-negara Commonwealth kesemuanya menggunakan bahasa Inggeris. So kes negara kita tidak akan digunakan sebagai rujukan. Tambahan pula pada saudara Risha, mediation dan arbitration juga menggunakan bahasa Inggeris. Bukan sahaja negara kita, bahkan negara China juga menggunakan bahasa Inggeris untuk arbitration di negara mereka. So suka atau tidak, hakikatnya bahasa Inggeris kini adalah satu bahasa yang diterima sebagai bahasa antarabangsa ataupun bahasa commercial language adalah bahasa Inggeris. Satu lagi perkara yang harus kita hayati dan terima adalah hakikatnya kesemua buku-buku perundangan yang kita rujuk adalah kebanyakannya daripada negara England dan negara India, dan semuanya dalam bahasa Inggeris. So kalau kita hendak translate kepada bahasa Melayu, katakan buku tu dikeluarkan tahun 2023, so Dewan Bahasa memulakan usaha untuk membuatkan translation. Ianya mungkin mengambil masa 1 ataupun 2 tahun sebelumnya diluluskan translasi tersebut. Dan by the time translasi bahasa Melayu dikeluarkan, buku bahasa Inggeris sudah masuk edisi baru. Faham maksud saya? So kita akan menggunakan edisi bahasa Melayu, di mana edisi bahasa Inggeris adalah edisi yang terlebih dahulu. So itulah masalah apabila satu bahasa itu terjemahkan kepada satu bahasa lain. Dan bukan saja untuk undang-undang, ada lebih teruk kalau kita menggunakannya untuk sains dan teknologi. Kerana sains dan teknologi berkembang dengan begitu pesat. Telefon adalah satu contoh yang amat baik, kan? Telefon kita terima sekarang, by the time kita nak synchronize pada satu bahasa, isu telefon baru telah pun dikeluarkan. So itu akan menjadi satu masalah. So oleh sebab itu, Risha, saya rasa lebih sukar untuk kita nak menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu untuk semua court, tetapi bahasa Melayu masih digunakan. Bahasa Melayu elok digunakan untuk kes-kes di mahkamah rendah, khususnya di mahkamah jenayah. Kerana biasanya orang yang kena tuduh lebih fasih berbahasa Inggeris, bahasa Melayu, bergantung kepada jenayah yang dilakukan. Kalau jenayah komersial, kemungkinannya ianya adalah bahasa Inggeris kerana bank menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi mereka. So ianya, Risha, tergantung kepada keperluan litigation tersebut. Kerana saya rasa lebih elok membenarkan litigan memilih bahasa yang sesuai untuk mereka, kerana yang datang menuntut keadilan adalah litigan. So tak kira bahasa yang digunakan, kerana kalau saksi kita orang Jepun, bahasa akan digunakan adalah bahasa Jepun, kan? Dengan penterjemah.
So end of the day kita hanya nak mendapatkan keadilan. So untuk mencapai keadilan, saya rasa bahasa adalah satu perkara secondary. Kita haruslah fleksibel, menggunakan bahasa yang lebih sesuai dan difahami dan comfort dalam bahasa Melayu. What should the word to use? Comfort. Selesa kepada saksi. Itu pendapat saya. Soalan seterusnya. Okay, saya ada satu soalan. Soalan saya adalah jika terdapat sebarang fakta yang tidak membantu kes kita, perlukah kita bincangkan fakta tersebut adakah ia lebih is it better to stay silent? Dari segi perundangan, sebagai seorang peguam kita harus memberikan kita harus berterus terang kepada hakim, mengatakan fakta yang tidak sesuai kepada kita. Tapi kalau fakta itu memang tidak elok untuk kita dan kita tidak ada kes, dan janganlah ambil kes tersebut. Tapi kalau fakta itu boleh didistinguish, boleh dihuraikan dengan lebih lanjut dan fakta boleh dibezakan dengan kes kita kerana ada perbezaan, dan beritahu kepada hakim. Hakim akan lebih suka kepada seorang peguam yang berterus terang, straight to the point, memberitahu kepada hakim, inilah kelemahan-kelemahan dalam kes saya, tetapi kelemahan ini dah bolehlah dibezakan dan inilah sebab bunyinya boleh dibezakan. Hakim akan lebih suka kepada seorang peguam sebegitu. Dan fakta yang tidak sesuai kepada kita ataupun tidak memihak kepada kita, Cik Umar, harus dibawa kepada perhatian anak guam kita secara bertulis, kerana mereka harus tahu fakta ini tidak memihak pada mereka, dan jikalau mereka tidak seharusnya meneruskan kes tersebut, kita perlu nasihatkan mereka bahawa ada lebih elok mereka tidak menjalankan kes tersebut. Tapi kalau mereka degil nak juga, itu lain cerita dan kita menjalankan tanggungjawab kita. Tapi sebagai peguam, keperluan kita adalah memberitahu bahawa kes ni agak lemah kerana fakta-fakta sebeginian. Tapi kalau nak juga buat, kita akan buat. Tapi lebih baik kita membawa kepada perhatian klien kita. Saya rasa itulah satu kedudukan yang berhemah. Sebagai seorang doktor, kalaupun katakan doktor berpendapat surgery tersebut tiada manfaat, tapi boleh dilakukan tapi tiada manfaat, doktor haruslah memberitahu kepada pasien mereka, pesakit mereka, biarlah pesakit membuat keputusan bersama dengan kes kita. Baik, terima kasih Tuan. Adi, you want to leave with it, Farah, for your briefing? Yeah. Yeah, there's actually one question dekat the chat box. I can help you read it. Please. I tak nampak lah. Ada Cik Iman, saudara Iman, dia tanya kita soalan. Saya ada soalan untuk diajukan. Adakah soalan yang diajukan kepada saksi itu dipengaruhi oleh tahap pendidikan saksi untuk memberikan keselesaan ketika pemeriksaan yang sedang dilaksanakan kepada saksi? Farah, sila jawab soalan tu lah. Okay, boleh. So Iman, yes. Actually sebenarnya sebelum kita buat apa cross examination lah, sebelum bicara kita kena buat what we call getting up. Getting up ni means kita punya kerja-kerja sebelum bicara lah. So getting up ni semua benda. Kita kena study judge kita, siapa hakim kita kena study case kita kena tahu dokumen kita from A to Z, dan kita juga kena tahu saksi kita. Saksi yang klien kita nak kita panggil dan juga saksi yang pihak lawan kita akan panggil. Selalunya kalau dalam kes civil kita akan dibekalkan dengan penyata saksi. So penyata saksi ni I think mungkin some of you dah pernah tengok. Kalau belum tengok, dia selalunya dalam bentuk Q&A. So dia akan tanyalah, sila nyatakan nama, latar belakang, pendidikan, jawatan, pekerjaan and things like that. Jadi daripada penyata saksi yang kita dapat ni, selalunya kita boleh gauge dan kita dapat tahulah serba sedikit latar belakang dan juga tahap pengetahuan ataupun tahap pendidikan saksi-saksi kita, dan based on that kita kena adjust lah dengan kita punya bahasa-bahasa atau soalan-soalan yang kita gunakan. So kalau kata saksi kita adalah C-suite, management, CEO, CFO, managing director, chairman dan sebagainya, belajar di luar negara, jadi kita boleh menggunakan mungkin bahasa Inggeris atau kita boleh menggunakan ayat-ayat bisnes yang lebih sophisticated. Tapi kalau saksi kita tahu adalah seorang saksi yang tidak berpendidikan tinggi,
Dan dia cumalah saksi fakta, cuma dia hanya terlibat dalam satu aspek tertentu je dalam kes tu. Jadi kita kena, we have to be aware about all these things. Dan kita kena suit kita punya soalan tu dan cara kita tanya saksi tu supaya dia faham. Sama juga dengan saksi, kadang-kadang kita ada saksi yang lain bangsa, tapi dia selalunya kalau kata kita ada saksi yang berbangsa India ataupun berbangsa Cina, kalau dia tak confident untuk bagi keterangan dalam bahasa Melayu, dia boleh mohon mahkamah untuk kebenaran untuk mendapatkan seorang jurubahasa, interpreter. So you actually ada satu jurubahasa Cina ataupun jurubahasa India di mahkamah. Tapi ada juga saksi, sebab kita ni Malaysia negara majmuk kan, kita ada saksi bangsa India dan juga bangsa Cina tapi fasih bahasa Melayu. So dia nak cakap bahasa Melayu tapi dia cakap bahasa Melayu, kadang-kadang kalau kita ada kata orang Cina dari Kelantan tapi dia cakap Cina dari Kelantan. So kalau kita daripada KL, kita cakap bahasa baku KL, dia mungkin tak faham cara kita cakap. Taklah bermakna peguam KL tu kena cakap slang Kelantan, tapi you kena adjust lah dan you kena faham lah sikit, make an effort to actually understand your witness. Sebab at the end of the day, kalau saksi tu tak faham soalan you punya cross examination akan jadi lebih mencabar, sebab dan efek cross examination you tu akan hilang. You dah susun soalan cantik-cantik tapi saksi you tak faham. So last time you akan kena ulang, saksi pun lost, hakim pun lost, semua orang frust. Dan you tak dapat jawapan yang you nak sebenarnya. So yes, I would say kita kena adjust ataupun accommodate kita punya soalan tu mengikut saksi yang kita akan cross examine lah basically. Okay, Cik Sarah, I think I will make my move now. Farah, thank you. Okay, thank you everyone for having me. Okay, soalan seterusnya, Cik Umar, ada soalan lagi ke? Tak, itu saja. Saya ada satu soalan. Ya, sejarah. Berdasarkan pengalaman Encik, apakah tips untuk memastikan hakim lebih suka mendengar hujah dan lebih tertarik untuk side dengan hujah kita? Mungkin dari segi style atau cara percakapan. Saya rasa untuk tu setiap hakim ada cara-cara mereka tersendiri. Ada hakim suka kita pergi panjang lebar, ada hakim straight to the point, 20 minit habis cerita. So kita kena pada mulanya memahami jenis hakim yang kita ada, type of judge. Nombor dua, kita haruslah melakukan kerja kita dengan elok. That means submissions on time, hujan tulis secara cantik, bahasa kita halus, tak ada kesilapan grammar ataupun kesilapan tata bahasa, dan semua bukti-bukti berkaitan ada dirujuk dalam hujan kita. So hakim akan suka cara sebegitu. Ada skalanya saya menggunakan slides untuk merumuskan hujan saya, menggunakan diagram untuk menceritakan fakta. Perkara A menjual kepada B, B kemudian menjual kepada C, dan D datang mengambil alih. So jalan cerita boleh dihuraikan melalui diagram. So ini adalah di antara cara-cara bagaimana kita boleh kata orang attract judge kita lah. I hope I answered your question. Yes, thank you, Mr. Ada soalan lagi ke? Tanyalah, jangan malu-malu. Saya ada satu soalan. Soalan saya adalah walaupun saya rasa sebahagian daripada soalan ni telah dijawab dalam soalan Risha tadi, tapi just untuk nak tahu lebih lanjut tentang di dalam praktis yang sebenar, dalam real life practice, adakah trend penggunaan bahasa Melayu meningkat ataupun menurun, dan adakah dia memberi sama ada impact yang positif ataupun negatif terhadap the practice? Saya rasa dari segi impact, bahasa tidak memberikan kesan. Ini bukan satu kesan negatif. So dia, as I said,
bahasa tu terpulang kepada litigan yang terlibat. So tiada masalah. Adakah penggunaan bahasa meningkat? Sama sahaja. Di mahkamah-mahkamah rendah masih bahasa yang digunakan bahasa Melayu, di mahkamah atasan lebih bahasa Inggeris. It has always been the trend. Bukan je di Malaysia, macam di negara India pun sama juga. Di mahkamah magistrate, district court, bahasa Hindi, bahasa Tamil ataupun bahasa-bahasa negeri digunakan. Tapi bila dia kes tu berjalan di Supreme Court, ia dalam bahasa Inggeris. Ada soalan lagi? Saya ada soalan. Okay. Berbalik kepada pengenalan pemujaan mahkamah dalam bahasa Melayu, adakah seribatal dan ribatal itu dibuat dalam kaedah yang sama tetapi menggunakan bahasa Melayu saja atau ada style lain untuk buat seribatal dan ribatal? Terpulang kepada peguam. Kadang-kadang ada peguam semuanya dalam bahasa Melayu, ada yang semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya rasa apa yang hakim tidak suka apabila bahasa dirojakkan. Saya rasa itu hakim tidak begitu gemar. Oleh itu, Encik, sekiranya bahasa Melayu digunakan dalam mahkamah semasa berbahas, apabila peguam tu ingin merujuk kepada case English, bagaimanakah perkara itu untuk diajukan? Oh, mereka boleh kerana peguam yang berujar dalam bahasa Melayu juga fasih ada bahasa Inggeris. So mereka hanya merujuk dan akan merujuk peringan yang berkaitan dengan dalam bahasa Inggeris. Baik, terima kasih. Okay. Any more questions? Ada lagi ke soalan? Saya ada lagi satu soalan. Oh, okay. Okay, Amin. Encik Saravana tentang dalam kita bagi dalam situasi submission kita, apabila even though kita dah prepare untuk submission tu, tapi dalam situasi yang judge tanya soalan yang maybe part tu maybe on that research kita tak buat thorough research on that part, ataupun just soalan yang kita caught off guard. So tips daripada Encik Saravana sendiri, ada ke tips yang boleh share dengan kami tentang macam impromptu situation time submission? I'm sorry, can you repeat again please? So soalan saya adalah macam mana cara kita handle situasi yang basically kita macam caught off guard by the judge with those questions. So to ask the questions, we must manage it by looking at what we want to ask. Kita kena lihat apakah yang kita hendak minta daripada mereka. Dan kita menyediakan soalan berdasarkan itu. Baik, ada soalan lagi? Okay, ada soalan dekat chat box. Saya bacakan. Saya ada soalan berkenaan penggunaan bahasa rojak. Adakah ianya akan memberi impak kepada kes yang dibicarakan? Saya rasa kalau saksi kita berujar dalam bahasa rojak kerana mereka tidak begitu fasih dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, dan kita boleh menggunakan bahasa bahasa rojak. Tapi sebagai peguam, bila kita berhujah, kita sepatutnya tidak menggunakan bahasa rojak. Itu tidak begitu tidak profesional. Ada lagi soalan? Anyone? Saya ada satu lagi soalan. Okay, sorry.
Tetapi soalan ini tidak berkait dengan topik kita pada hari ini. Saya ada mendengar ada peguam yang menyatakan bahawa kalau nak praktis kena kena masuk litigation dulu dalam 2-3 tahun, kemudian baru masuk kepada corporate. Jadi tapi saya ada juga mendengar yang kalau nak masuk corporate terus. Jadi pada pendapat Encik sebagai seorang partner, apakah yang lebih baik? Saya rasa keduanya tiada masalah, tapi pendapat saya kalau kita membuat litigation, kemudiannya kita masuk kepada corporate, saya rasa lebih elok kerana kelebihannya adalah sebagai litigator kita akan tahu apa kita hendak wujudkan. You see? Kita akan tahu apa yang kita patutnya avoid. So itulah faedahnya. Baik, terima kasih Encik. Okay, ada lagi soalan ke? Maybe soalan terakhir? Saya ada soalan. Okay. Before that boleh dengar ke? Boleh. Okay. Tadi memandangkan Iman ada bertanyakan pasal saksi sebentar tadi dekat chat box. Jadi pertanyaan saya, is there anything, like proper sequence to call witnesses, atau dia lebih kepada ataupun bergantung kepada keselesaan kita sendiri untuk susun saksi-saksi itu supaya kronologi kes kita lebih menarik atau menyebelahi kita? Kita panggil keselesaan mengikut selesaan, tapi keselesaan ini adalah berdasarkan apa kata orang kronologi kes kita. Kita kena panggil, kita jangan panggil terlalu ramai saksi. Too many cooks spoils the soup, ya. Kita kena panggil saksi yang perlu dan tidak terlalu ramai saksi, dan panggil saksi mengikut keperluan kes kita dan jalan cerita kes kita. So saya biasanya akan panggil saksi yang terbaik sebagai saksi terakhir. Okay, baik, terima kasih Cik Sarwana. Jadi kami akan mengakhiri sesi soal jawab. Terima kasih. Okay, sekarang untuk sesi fotografi, kami menggalakkan semua peserta untuk turn on their cameras dan mengambil gambar bersama Encik Sarwana pada hari ini. Saya selain Cik Umar dan rakan-rakan, mungkin pada tahun hadapan kita membuat secara fizikal. So bila saya menanyakan soalan, saya boleh terus panggil nama ataupun pelajar dan tanya mereka soalan. Ini lebih elemen surprise itu adalah lebih seronok saya rasa. That would be really good. Very, very good.